Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada terlepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, salatlah dan berkorbanlah tuan-tuan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain ibadah salat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah Ta'ala beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk penonton semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muzlimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Malam ini dapat kita bersama-sama sekali lagi dalam forum Taman Syurga Maya, iaitu program Bual Bicara Ilmu, mana malam ini kita bersama-sama dengan sepatutnya 3 panel. Tapi satu panel masih lagi sedang mencari-cari jalan untuk sampai ke studio kita ni. Jadi alhamdulillah di sebelah kalau tengok dekat skrin tu sekarang ni Aceh Boce. Jadi jangan betulkan skrin anda. Jadi kalau tengok background dia, itulah sudut yang paling cantik daripada rumah dia yang dia boleh tunjuk kat kita lah. Jadi jangan kita komplain. Apa khabar Aceh? Baik, alhamdulillah Ustaz. Macam mana? Okey je. So Aceh, apa projek sekarang ni dalam tempoh-tempoh PKP ni? Banyak juga kolaborasi bisnes F&B yang saya jalankan, dan alhamdulillah semuanya sudi untuk memakai perkhidmatan saya, dan itu menjadi cabang selain saya berada dalam industri lah. InsyaAllah lah untuk utility yang ada ni, alhamdulillah itu boleh support lagi setakat ni insyaAllah. Dan saya tengok banyak juga buat review produk untuk orang, baguslah. Betul, alhamdulillah. Yang itu dan dia ramai yang cakap dengan Aceh ni senang, dia pun tak kira sangat dan tak lama sangat. Macam itulah.
Amir Alhamdulillah, cakap. Alhamdulillah. Mungkin daripada statement yang Ustaz bagi tu, ia akan menambahkan lagi dah kepercayaan orang untuk Betul. gunakan Mudah-mudahan, saya mudah-mudahan. punya. Saya yang paling tak terdaya bila tengok yang laksa tu dia siap bunyi, dia tak tahu serup dia kata. Mak yang itu tak tahan betul aku tengok kan. Dia punya dia macam mencabar selera orang tu kan, tapi tak apalah. Tapi macam mana pun kita doakan mudah-mudahan Aceh maju jaya dan mudah-mudahan ada lah produknya yang akan sampai ke rumah saya. Saya akan bagilah nanti alamat sekali lagi kalau alamat yang dulu dah hilang kan. Okay. Tak ada aku. Okey, seterusnya Ali Putih. Apa khabar? Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam, khabar baik Ustaz. Apa khabar semua Ustaz? Sihat? Ali Baik. Ali sekarang ni tengok Ali dia bagus. Dia ni seorang yang bersederhana. Dia tak nak tunjukkan dia punya lot banglo mewah dia, maka dia tunjukkan pagar aja sikit. Jadi ni satu sikap dan wajar kita contohi. Kan? Dia kata dia tak nak tunjuk wainscoting tu, dia tak nak tunjuk. Dia tunjuk pagar aje. Wainscoting orang lain pasang kan. Jadi macam tu dah lama pasang ke baru pasang ke? Tapi macam mana pun dekat luar. Line clear sikit lah. Okay. Jadi kita doakan juga sama-sama, mudah-mudahan Fat sekarang kalau dia okey kan dia boleh join kita. Dia tengah cari line tu. Cuma untuk makluman Aceh dan Ali nak maklumkan yang program kita malam ni ditaja oleh pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Alhamdulillah. Jadi bila taja tu faham lah maksudnya kan. Maksudnya Alhamdulillah. Jadi insya-Allah saya nombor akaun kalau orang bagi saya tak hilang lah insya-Allah. Kan macam alamat mungkin hilang tapi yang nombor akaun tak hilang insya-Allah. Dua kali. Jadi untuk makluman semua juga malam ni kita bersiaran secara langsung di Facebook Syamsul Amri Ismail Official. Nanti boleh tengok, alhamdulillah nampaknya orang tengah berpusu-pusu masuk. Dah 300 lebih tengah tengok view secara live. Begitu juga sekarang ni di YouTube Syamsul Debat TV pun dah mula nampaknya, dan begitu juga kita live di page Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi kita mulakan pada malam ini dengan dengan Aceh Aceh. Sekarang ni ialah kalau saya tak silap saya dulu Aceh mula-mula muncul dalam rancangan di TV3 kan. TV3 apa nama program? Bintang Mencari Bintang Ustaz. Bintang Mencari Bintang. Macam itulah lebih kurang. Jadi saya sebagai penjamah kenalah buat-buat macam saya tak tengok sangat cerita tu kan. Jadi tapi saya tahulah macam tu kan. Jadi makna Aceh memang dikenali. Jadi sebelum ni Aceh adalah somebody else. Maknanya orang yang daripada kampung merantau. Saya ingat lagi Aceh pernah ceritakan macam mana garangnya ayah dulu. Kan? Macam mana didikan sebagai orang anak kampung. Tapi bila sampai ke, saya yakin masa program Bintang Mencari Bintang pun tak adalah setting apa pun nak menang apa, just buat aja lah, apa harum aja lah kan. Tapi alhamdulillah rezeki dan berjaya, dan kita pun, saya dah jumpa beberapa kali Aceh jumpa di pentas di belakang pentas kita jumpa dekat apa Royal Albert Hall London. Bukan Royal Theatre. Jauh sangat tu kan, jauh sangat tu. Jadi Royal Theatre tu. Jadi alhamdulillah ketika saya jumpa tu nampaklah karakter Aceh sebenarnya di luar dia banyak berfikir lah. Dia orang yang banyak berfikir. Kalau orang tengok dia tu kan memang banyak betul yang difikirkannya. Bila terlalu banyak fikir tu kadang banyak yang terlupa-terlupa, jadi tentulah. Tapi apa pun nak tahu jugalah Aceh, apa sebenarnya. Sebab sekarang kita tengok kan musim PKP kan. Jadi macam-macam cabaran tu kita tahu lah. Cuma nak tahu dulu. Bagi pusingan pertama ni nak tahu apa sebenarnya rintangan dan cabaran yang Aceh nampak setelah bergelar orang yang popular lah. Dan apa rintangan dan cabaran yang sebenar-benarnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Sebelum saya lebih panjang untuk jawab soalan tu, saya rasa saya akan update lah. Saya akan check balik dekat phone lama alamat Ustaz yang akan saya sampaikan. Produk-produk yang saya ada sebab insyaAllah. Dan untuk soalan tu paling
sukar sekali. Pertamanya adalah tanggungjawab kita sebagai seorang anak dan juga adik-beradik bersama saudara mara yang lain. Itu memang sangat-sangat rintangan yang sangat hebat lah, sebab dia memang daripada awal kemunculan kita nak masuk di dalam industri ni, mereka lah sampailah sekarang, dan mereka darah daging kan, memang diorang akan support habis-habisan. Ada masalah, jadi hati mereka tu kita jangan cuba guris lah, dan jagalah sebaik mungkin. Dan apa yang kita dapat sekarang ni cuba balas dengan orang-orang yang, itulah orang sekeliling yang kita ada. Sebab kalau orang sekeliling kita, kalau kita nak bantu orang pun kita tengok orang sekeliling dulu kan. So selepas itu adalah cabaran dia adalah macam mana kita nak berada di dalam industri ni dengan penuh dengan liku-liku, ialah kecaman. Dan kalau dia ada dua populariti ni, pertamanya populariti yang naik dengan cara yang kurang cantik, maksudnya dengan kontroversi dengan sebagainya, itu pilihan dia. Dan satu lagi dengan cara yang clean, dengan elok, tapi itu agak lambat sedikit, tapi bila dia okey, dia akan okey je sampai bila-bila, insyaAllah. Dan ini adalah salah satu pesanan daripada arwah Harun Salim Bacik, iaitu sifu saya dulu. Dan alhamdulillah saya pegang dia punya ajaran tu dan ilmu tu, sebab banyak liku-liku yang kita harungi daripada kita bekerja, yang dia cakap. Cabaran Dulu Aceh kerja mana? Saya pomen ustaz dulu, pomen kereta. Begitu. Wah. Saya pomen kereta dulu. Tapi kereta dulu-dululah. Kereta sekarang semua dah elektronik. So mechanical, kita dulu pomen di pekan pun apa yang ada di pekan lah kenderaannya. So tak adalah macam di bandar macam ni kan, berteknologi tinggi semua. Jadi sambung balik pasal apa orang kata cabaran dan rintangan tu. Masuk saja Maharajatul Omega, saya dengan Fat dan arwah, itulah tanya Ali lah sebagai pengurus Boceh ni dengan rumah saya, hanya penyokong masa tu 2 orang je. Boceh masa 2013 2 orang je penyokong, Ali dan rumah saya. Ali dan rumah saya. Tapi bila kita yakin dan insya-Allah apa yang kita buat tu adalah di belakang kita adalah benda-benda yang baik. Aku nak jadi macam ni disebabkan keluarga aku. Aku nak jadi macam ni, aku nak bawa benda ni ke arah yang lebih elok, insya-Allah. Dan alhamdulillah sampailah arwah meninggal, dan sampai sekarang lah dia punya cabaran dia tu masih ada, tapi tipis lah, sikit lah. Sebab kita gunakan jalan yang clean, jalan yang betul, yang macam arwah cakap tu lah. InsyaAllah kalau benda tu okey dan jalannya akan okey lah sampai sekarang. Wallahualam. Aceh ada berapa beradik? Saya 10 Ustaz. 10 beradik. Aceh yang nombor apa? Saya nombor 8, 7 lelaki 3 perempuan. Oh, okey. Oh, maknanya dengan adik-beradik dah ramai penyokong lah. Alhamdulillah, setakat tu alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang Ustaz, sampai sekarang dia orang menyokong dan support apa. Jadi dulu katanya penyokong Fat, Aceh dan juga abang ni Ali dengan rumah Aceh lah. Masa live lah, maksudnya di pentas masa kita live di pentas Majok Mega. Maknanya orang rumah Fat tak jadi penyokong masa tu, dia sokong tim lain lah ke macam mana? Belum kahwin. Oh, belum kahwin lagi? Okey. Nak confirm kan? Okey, tapi lepas tu bertambah lah. Masa ke semasa bertambah lah penyokong. Alhamdulillah. Jadi hari ni berapa? Hari ni fan dah berapa dah? Fan untuk? Bocehnya group? Oh, banyak page di Instagram saja, kalau type Boceh saja dia akan keluar banyak ni. Alhamdulillah lah. Di Brunei pun masih aktif, di Singapura pun masih aktif. Okey. Jadi makna kata kalau tengok daripada apa yang Aceh tengok tu, maknanya rintangannya lebih kepada, kata tengok tadi ada jalan clean, ada jalan tak clean. Tapi kalau ikut jalan clean ni, ada juga kalau ikutkan jalan clean tu awal tu semua dengan izin Allah lah.
Dengan Ya izin betul. Allah. Cuma tinggal lagi ada yang menyatakan, ini kepada Ali lah untuk Ali respon jugalah. Kadang-kadang ada yang cakap dia nak mencapai kejayaan itu satu hal. Tapi mempertahankan kejayaan itu. Itu yang paling susah. Jadi apa pandangan Ali? Sebab kalau tengok Ali dulu pun seorang pengurus berpasukan abang dia. Kemudian senang cerita selain daripada menjadi adik ni, makna kata Ali ni menjadi orang kanan pengurus. Ini benda ni ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu yang menyebabkan apabila berlakunya pemergian abang, macam-macam tuduhan yang diberikan sebab dia tak tahu. Jadi malam ni kita bukan nak menjawab isu ini. Sebab saya pun tahu ceritanya. Tak nak jawab. Orang kat luar tu sebabnya nak ajar orang kat luar tak payah cerita pun Ali. Tak payah cerita. Sebab kat luar ni ajar orang luar ni tentang betapa belajarlah bertanya kepada orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu. Jangan memandang-mandang, menghukum tanpa tahu apa-apa. Sebenarnya apa yang kita nampak dengan apa yang sebenarnya berlaku sebaliknya kita tak tahu. Jadi mana kata ada tak populariti arwah ni membayangi Ali ketika join Kumpulan Putih dulu waktu mula-mula memujuk Kumpulan Putih, dan macam mana mula-mula tu tengok benda ni cabaran untuk Ali maju lebih jauh lagi. Silakan. Okey, baik. Assalamualaikum. Khabar semua Ustaz Aceh yang tengah tengok live. Alhamdulillah. Okey, tadi sebenarnya kalau Ustaz sebut tadi macam Aceh dia masuk bintang, mencari bintang betul Ustaz Kau pun ada kan? Sebenarnya saya pun ada dalam program tu. Ada, betul ada. Cuma saya dengan arwah abang kita pecah kumpulan. Cuma saya sampai ke separuh akhir saja. Tapi dan permulaannya apabila Aceh, Fat dan juga arwah abang ni dan juga iaitu utama Abang Afni Syauqi dan juga arwah Abang Harun gabungkan mereka dan masuk ke pentas Maharaja Lot Mega. Time tu kuota untuk Maharaja Lot Mega ni 3 orang. Kalau 4 orang saya pun sekali dalam tu. Lagi pasal 3 orang. Itu yang saya rasa macam tak apalah kalau itu rezeki untuk mereka bertiga untuk bermain. Saya cakap saya okey, cuma saya akan jaga daripada segi abang saya lah, arwah abang lah. Saya akan bagi semangat kat dia, bagi kata-kata yang betul-betul dia boleh all out di atas pentas tu sebab dia membawa harapan sebenarnya. Arwah abang ni membawa harapan. Macam kita orang, saya sendiri tu adik-beradik tak ramai, kita ada 4 orang je kan. 1 lelaki, 3 perempuan. Arwah abang nombor 2, saya nombor 3 dan ada adik seorang. Dia membawa harapan keluarga di mana lepas kematian arwah ayah saya, lepas tu kita tinggal dengan mak, dengan rezeki yang dia dapat tu yang akan membantu kita keluar daripada kepompong kita yang sebelum ni. Jadi saya sebagai adik kan, takkan saya nak biar abang saya pergi sendirilah, pandai kau lah apa semua kan. Daripada situ saya rasa macam saya perlu bantu dia sehabis baik untuk dia all out di atas pentas tu, termasuk Aceh, Fat. Dan sebenarnya untuk saya dia membayangi saya untuk bila saya masuk ke dalam kumpulan putih sebenarnya tak ada Ustaz. Sebenarnya kalau boleh saya dengan arwah abang ni memang kita nak rahsia kan. Memang daripada awal ni memang kita nak rahsiakan yang saya dengan arwah abang ni adalah adik-beradik. Sebenarnya ramai yang tak tahu tentu. Betul. Rasa sebab saya rasa untuk menjadi seorang pelawak di atas pentas, itu utama di pentas Maharaja Lot Mega itu kita tak perlu wildcard sendiri. Kita perlu all out daripada diri sendiri kita. Jadi daripada situ saya rasa saya tak perlu involve yang saya ni lah adik abang, saya lah adik abang, saya tak perlu. Cuma di belakang pentas saya, Mama, arwah abang, Aceh dengan Fat kita akan duduk sekali. Kita lebih pada duduk sekali, kita dah brainstorm sekali, kita bincang sekali sehingga sampai ke minggu demi minggu sebab saya rasa macam terlalu takut dah awal-awal ni dengan Mamat sebab kita nak lawan dengan pelawak-pelawak yang besar nama time tu, terutama Boceh yang meningkat. Saya rasa memang sangat kecil time tu Ustaz. Tapi bila saya balik, saya bincang balik dengan arwah abang cakap inilah pentas sebenarnya. Kalau betul adik aku iaitu kau ni bijak dalam bermain komedi, buktikan di atas pentas tu. Daripada situ yang kita orang berlima kumpul bincang, aku tukar kau tukar aku bantu kau bantu aku, kita pusing.
sampai ke separuh akhir. Bila separuh akhir, saya rasa macam dah nak give up sebenarnya Ustaz. 2016 tu saya betul-betul nak give up dah. Sebab dah separuh akhir kan. Tapi mereka bertiga ni kata apa? Ini malam buktikan yang kau layak pergi final. Dia kata macam tu. Jadi saya rasa macam saya pun bincang balik dengan Mamak, kita kena bagi seolah-olah betul 300% punya persembahan di atas pentas separuh akhir itu untuk layak ke peringkat akhir. Tapi saya dengan arwah abang, walaupun orang nampak macam saya ni adik abang, yang orang tahu saya adik arwah abang paling ramai apabila arwah meninggal. Itu yang lebih orang tahu yang saya adik arwah abang. Sebenarnya dalam industri ni saya tengok, saya secara personal saya tak nak dia jadi berpuak-puak macam adik-beradik, dia adik-beradik yang dia beradik-beradik yang berlakon, beradik-beradik yang buat lawak, itu yang saya tak nak. Sebab saya rasa macam kita perlu jadi identiti kita sendiri kan. Tapi sebenarnya bila kita balik, kita akan back together, kita akan bincang untuk kau macam mana, untuk kau macam mana. Sebenarnya saya menguruskan arwah abang ni sampai saya pijak kaki 2016. Saya masih mengurus dia lagi. Saya tak kisah dia berapa kali arwah Aceh dan juga Fad pijak pentas final. Cuma ada satu hari tu Ustaz, 2014. Bila tahun kedua Boceh pijak kaki ke Maharaja Mega lagi, time tu kalau tak salah saya minggu musical komedi. Minggu musical kan dia orang kan tengah buat lagu dengan Shah Slam punya band. Saya di sebalik pentas, maknanya kena cross stage tu kan. Jadi arwah abang minta cakap Ali bagi kain dan juga air dia. Saya pun cross. Bila saya cross, saya dah bagi air dengan kain dia, and then saya patah balik, saya berdiri, time tu rasa orang tak ada, saya berdiri kat tengah-tengah pentas tu. Saya cakap satu hari nanti saya mesti pijak pentas ni. 2014 saya tanam diri saya, satu hari mesti saya pijak pentas ni. Alhamdulillah dengan rezeki Allah, dengan usaha yang saya buat, dengan research yang saya buat, Alhamdulillah 2016 saya berjaya pijak kaki di atas pentas Maharaja Mega tu. Tapi untuk berjaya dalam Maharaja Mega ni, saya berpandukan Boceh sebenarnya Ustaz. Saya berpandukan Boceh. Kalau tengok balik apa gaming dan juga game-game yang cuba Boceh main di atas pentas, Putih punya pun kita akan imbas-imbas lebih kurang begitu je Ustaz. Cuma Boceh dia ada benchmark dia, Putih dia ada benchmark dia. Kita akan bermain macam tu. Tapi still kalau orang yang perasan, kita adik-beradik, selepas dia habis live, katalah kumpulan Boceh terselamat, kumpulan Putih pun terselamat untuk minggu depan, kita akan berpeluk Ustaz atas pentas tu. Kita akan berpeluk. Maknanya bang kau selamat, Cik selamat, cantik Li, kau pun selamat. Nanti kita akan, bila dah orang dah bye-bye, kita akan pergi, kita akan peluk. So kita untuk next week lagi. Tapi bila kata mana, dan saya rasa belum ada yang timbul persoalan di mana kau naik sebab abang kau naik sebab dia ni, belum. Saya belum ada macam tu kan. Cuma saya tak nak jadikan adik-beradik itu adalah punca yang kita boleh berdiri. Macam Acik cakap tadi, kita nak naik secara profesional ataupun kita naik secara viral yang tak tentu-tentu pasal, kita meletup macam tu, kita boleh pilih. Dan kita boleh tengok sekarang dalam industri kita adalah di mana yang naik begitu viral, dia akan sekejap apa pula bunyi tu? Satu tangga ke satu tangga dan kita akan duduk di atas tu. Lebih kurang macam tu Ustaz. Yalah. Jadi yang saya ingat lagi bila dah terselamat pergi ke minggu seterusnya. Lebih kurang macam tu Ustaz. Ramai saya tengok memang berpeluk-peluk, saya tengok dengan ayat ada gaji lagi, saya dengar macam tu lah, saya dengar macam tu. Tapi apa pun yalah ramai juga yang peluk-peluk tu sambil dia cakap ada gaji lagi, saya dengar macam tu lah yang waktu diumumkan kan. Tapi macam mana pun tahniah Ali, sebab apa, memang saya setujulah ayat tu yang kata walaupun Ali mempunyai perkaitan langsung sebagai darah daging adik-beradik dengan arwah abang, tapi tidak ada yang mengaitkan naiknya Ali Putih ini adalah disebabkan oleh abangnya. Tak. Tapi sebenarnya hasil kerjasama, bertukar-tukar idea, tak ada masalah pun. Lebih mana kata tidak perlu menumpang. Maknanya kita menaikkan usaha kita sebenarnya. Tak perlu menaikkan dengan cara nak mudah bertenggek sana bertenggek sini, sebab ada orang macam tu. Dia nak popular, dia fikir dia nak popular tu dengan cara dia rapat dengan orang popular, bukan begitu.
Tapi sebaliknya adalah dengan usaha kita untuk belajar dan juga sentiasa belajar supaya kita menjadi lebih baik lagi. Apapun nasihat saya kepada semua pelawak tanah air, apapun dalam kita, dia sebenarnya pelawak ni dia sebenarnya tanpa sedar dia juga merupakan da'i, dia juga merupakan penyampai mesej. Cuma tinggal lagi kena ingat yang baik itu kan, yang halal itu dalam Islam ni matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Maknanya tetap gunakan, jangan terlampau melampau-lampau, jangan sampai, tapi pentingnya mesej mesti sampai. Itu penting. Jadi kepada Ali tu satu penerangan yang sangat jelas dan baik. Dan kepada Aceh Boceh dan Ali, saya nasihatkan kalau boleh tolong sharekan live kita ni di Facebook masing-masing, di page masing-masing. Boleh. Jadi kita kembali semula kepada ni. Nampaknya Fad masih lagi belum nampak bayangnya. Sebab Fad sebenarnya untuk makluman semua, dia ada urusan. Dia memang cakap dah daripada petang tadi, dia cuba selesaikan secepat mungkin. Tapi kalau tak sempat, dia minta kita jalan dulu. Jalan by mana tak tahulah. Jalan by mana tak tahulah tuan-tuan kan. Tapi dia dah minta jalan, kita jalan lah. Jadi kita kembali semula kepada Aceh. Kan? Ya. Jadi kalau tengok kan, dalam banyak-banyak perkara, sebelum bergelar pelawak terkenal tanah air, kan? Dan selepas menjadi terkenal, apa yang paling Aceh rindukan agak? Itu dia. Silakan. Sebelum memang kita dapat buat apa yang kita rasa dengan kawan-kawan, kan, apa yang kita buat pun di skop yang itu, skop yang sedia ada. Okey, tapi tak menyatakan bila kita dah pindah ke sini, tak dah berpindah profession, kita tidaklah melupakan mereka, tidak sama sekali. Dan alhamdulillah boleh tanya kawan-kawan kampung ke apa ke, semua okey dengan saya, alhamdulillah. Tidaklah melupakan mereka. Dan cuma bila kita masuk dalam profession yang ini, menjadi seorang selebriti, skop dia lebih besar untuk kita layan. Jadi apa yang saya rindukan masa sebelum memang sangat banyak lah. Kan, sangat banyak. Kadang-kadang bila kita dah masuk dalam selebriti ni, pada permulaan tu kita tak boleh main-main. Kita kena buat sehabis baik. Jadi apa saja masa yang ada, kita kena isi dengan sepadat mungkin. Sepadat mungkin untuk kita, ialah baru nak mula, so kita isi lah sepadat-padatnya. Dan alhamdulillah bila dah ada ruang-ruang yang, bila kita dah capai satu target dan ada ruang yang kosong, kita baliklah bila benda yang kita rindu, walaupun balik kampung, jumpa kawan-kawan kan, belanja di rumah makan, dan kita buat apa benda yang kita nak buat dulu, yang sebelum ni kita dah buat, yang kita rindukan, kita dapat buat. Dan alhamdulillah walaupun masanya tak panjang, kita dapat pergi mungkin balik 1-2 hari je, tapi dapatlah kan, lepas rindu. Tapi buat masa sekarang ni dah PKP balik, dan nak atau tak nak kita kena sibukkan semula kita punya kerja dengan cara norma baru. Macam ni lah sepatutnya kalau ada program-programnya, kita boleh jumpa, berborak, ada penonton dan sebagainya kan, yang real. Tapi nak atau tak nak, kita kena buat lah. Isilah masa yang ada tu untuk kerjaya kita. Kadang-kadang satu-satu kerjaya ni bukan sahaja perlu berbayar, tidak. Tapi untuk orang tahu, okey, Aceh ni ada dalam program ni, dia boleh dijemput dalam program ni, dia boleh sebagai portfolio kita. So kadang-kadang satu benda yang kita buat dengan rela hati, ataupun kadang-kadang ada juga yang nak bayar kita, okey, sekian-sekian harga, tapi kita rasa program tu tak kena dengan aku ni, so kita tak buat. Tapi ada juga program yang tak ada bajet pun, ataupun bajet dia sikit, tapi aku nak buat lah program ni. So dia ikut kita juga sebenarnya. Dan alhamdulillah sekarang ni yang saya rindukan adalah, kalau di dalam pentas yang ni, yang dulu memang saya rindukan nak balik kampung kan, sekarang nak jumpa kawan-kawan, dengan family, gathering sama-sama. Tapi sekarang yang saya rindukan, ialah Ustaz pun sedia maklum kan apa yang saya rindukan. Saya rasa yang dalam ni pun tahu kan apa yang saya rindukan. Dan alhamdulillah, InsyaAllah lah, kalau
akan terus jugalah macam ni, tapi yalah kuranglah seorang, itu dia. Iyalah. Itulah dia. Kalau ikutkan arwah abang meninggalkan kita dah tahun lebih Setahun. Setahun. 10 hari bulan ni, 10 hari bulan 2 ni setahun. Betul. Tahun. Dan itulah sebenarnya ramai orang terkesima dan tergezut dua contoh pelawak yang tak mungkin ada, belum tentu lagi ada pada asatizah pun sebenarnya. Betul. Iaitu kita tengok pertama arwah Pak Yus kita. Kan? Macam mana bila dia meninggal dunia baru orang tahu yang dia tu, baru orang tahu yang dia tu anak yatim. Orang yang kutuk-kutuk dia sebenarnya, orang tengok kutuk, apa benda entah, buat benda-benda bodoh atau pentas, bukan tak ada orang cakap, ada orang cakap. Betul. Sedangkan kita tak tahu di sebaliknya, rupa-rupanya yang mengutuk tu pun belum tentu boleh buat apa yang dia buat. Setiap kali dia balik Perlis, dia tidur di rumah anak yatim. Dengan hasil kemenangan dia, hasil duit dia ada, dia belanja untuk rumah anak yatim. Dia tambah baik fasiliti dan prasarana. Kemudian dengan pembagian Pak Yus tak cukup seorang. Tiba-tiba arwah abam yang pergi mengejut dan orang, dan tak pernah, saya rasa tak pernah berlaku dalam rekod sejarah di Malaysia. Yang mana orang dah sebulan lebih masih lagi berpusu-pusu, berselisih-belisih dengan orang nak pergi ziarah kubur dia. Dan orang memaklumkan pelbagai kebaikan-kebaikan. Nak tanya jugalah Aceh balik semula sebelum kita pindah pada Ali ni. Baik. Ada orang mengkisahkan tentang betapa kuatnya abam ni bersedekah. Dia bila dia duduk kat kedai makan, dia bayar semua orang. Benda ni pernah tak berlaku dekat hadapan ni korang semua? Maknanya bukan kat belakang, memang kat depan kau memang dia macam tu atau macam mana? Sebenarnya kalau nak diberitahu Ali, sebenarnya kami semua memang terdidik dengan benda-benda macam tu. Betul tak? Betul. Terdidiknya daripada siapa? Iaitulah daripada mungkin arwah Pak Yus, sebab dia memang arwah Pak Yus dan sifu-sifu yang kita yang lain macam Aflin Syauqi, arwah Harun Salim Bacik. So kita terdidik dengan benda-benda macam tu. Sebab apa? Kalau kita tak boleh bayar diorang dengan wang ringgit, sebab sokongan diorang. Kalau diorang datang, contoh Mahjong Mega, diorang datang, kita nak bayar dengan wang ringgit tak terbayar Ustaz dengan diorang ni. Sebab sokongan diorang ni kadang-kadang lebih daripada wang ringgit yang. Jadi apa yang kita boleh buat, kita bentang ramai-ramai, okey, makan. So setiap kali tu saya Fat Abam. Dia akan mata masing-masing mata berpandangan anak ni. Siapa bayar dulu? So masing-masing berebut siapa nak bayar dulu. Tapi bila contohnya kalau saya makan dengan family, ada family datang minggu tu. So abang makan bayar makanan dengan fan. Dia akan bayar. So saya akan layan family. So bila family kadang bergabung, okey sama-sama. Kadang tiga-tiga bayar. So arwah memang, kalau nak ditanya, memang kami bertiga memang campur alih lah sekali kan. Dah memang lali dengan benda tu. Sebab kita nak jaga kadang-kadang fan yang ada, itulah yang menyokong kita. Yang kat rumah tu takkan kita nak manggil kan. Itulah mungkinnya terdidiknya kami semua. Dan Ali kalau boleh sambung sikit, komen sikit yang tu. Saya sambung sikit Okey, dia sebenarnya kalau masa arwah abang ada ni macam Acik cakap tadi lah, memang kalau kita duduk stable, dia akan bertolak-tolak, jangan buka wallet. Mesti salah seorang berebut-rebut, mesti nak bayar dulu. Cuma arwah abang ni kalau bukan kata dia bila dia duduk dengan Acik, dengan Fat, dengan kumpulan dia ke, di rumah pun sebenarnya sama Ustaz. Arwah abang ni dia ada satu hari tu saya ikut dia, saya bawa dia kata dia ada meeting. Okay, saya bawa dia satu kedai makan tu dekat-dekat dengan sini jugalah. Tapi kedai tu sebenarnya memang ramai orang. Bila tengah hari kita sampai dalam pukul 12, memang ramai. Jadi bila sampai kedai tu, dia pun makan dah order semua. Dia kata tengok jam. Pukul 2 ni aku nak kena ada dekat sini ni. Saya pun dah nak start kereta pun semua. Dia kata, pergi ke makcik tu, ke bawah dia ke dapur sikit, suruh dia kira semua. Sekat semua kita, meja kita lah. Tak, dia kata satu kedai. Saya pun macam Acik tu pun dah takut tengok saya. Dia ingat saya nak sambung dia ke. Saya ajak pergi dapur. Cakap Cik, boleh tak kirakan semua. Tapi memang dia memang dididik macam tu. Sebenarnya Ustaz, puncanya sebenarnya adalah daripada mak saya lah. Mak saya sebenarnya. Sebab
Kita orang ni Ustaz, pada kalau saya cerita, daripada 2009 lepas arwah ayah saya meninggal, kategori 2009 ni saya dengan arwah abang, kita orang masih, kalau saya cakap nanti mungkin orang akan percaya dekat sebab saya nak buat cerita, itu yang terjadi. 2009 saya dengan arwah abang, dengan satu keluarga kita orang masih makan nasi dengan garam lagi. 2009, bila arwah ayah saya meninggal, kita orang ada satu hari tu bertolak semua tak nak makan. Bertolak. Kau makanlah. Tak apalah mak makanlah. Sebab nasi banyak tu. Ustaz pernah tengok tahun 2009 masih ada orang beli beras timbang. Saya hanya beli sekilo beras. RM2.07 kalau tak salah 2009. Saya balik ada sekilo tu, itu yang kita masak dan kita kunyah dengan garam. Kita telan 2009 sampai satu masa dan kita rasa kita perlu keluar daripada kepompong ni. Bukan sebab apa? Sebab kita orang tak pernah rasa kehilangan. Bila tonggak kita, arwah ayah kita pergi, kita terpaksa galas tanggungjawab semua saya dengan arwah abang, adik-beradik semua terpaksa galas. Dan daripada situ Ustaz, kita orang dididik macam kalau seorang tak makan, jangan makan. Kalau nak makan, dia makan semua. Tapi bila sampai tahap arwah abang ni, dia dah sampai yang majoriti, dia menyorok belakang tiang pun orang dah kenal dia. Sifat dia tu dibawa daripada yang 2009 tu Ustaz. Daripada 2009 sifat dia tu, ini jenis pemurah, sangat-sangat pemurah Ustaz. Kalau boleh satu kedai lain tu pun dia nak bayar. Ada dia punya pattern dia macam tu. Sebab arwah abang ni dia tak pernah locate duit dia. Orang Johor cakap locate dia tak pernah locate duit dia. Sebab tapi cuma orang kita ni, orang Malaysia ni, terutama orang Melayu kita lah. Diorang ni hanya menilai pelawak ini hanyalah boneka di atas pentas. Betul je ya? Dia hanya menilai boneka di atas pentas. Sebenarnya daripada satu segi, mereka perlu fikir daripada satu segi sudut hati nurani seorang manusia. Seorang manusia tu mereka macam mana pun ada hati dan perasaan. Bila kita keluar Ustaz, bila kita berjalan dengan keluarga, arwah abang ni sebenarnya kalau boleh ahli keluarga yang keluar dengan dia tu jangan keluar duit. Memang dia tak akan benarkan kita keluar duit. Takkan benar sebab dia akan bayar. Tapi bila dia pergi macam ni, macam dia dengan arwah Pak Yus, dia jadi sama Ustaz. Macam selalu kawan cakap, masih hidup orang tak kenang, tapi bila dah pergi baru akan kenang benda macam tu. Cuma yang saya sangat puji arwah abang adalah dia tak suka tunjuk. Itu je yang dia punya sifat dia, yang dia memang sangat-sangat tak suka tunjuk. Kalau boleh lawak tu pun dia tak nak buat. Kalau pada asal dia tak nak buat. Dia kata cukuplah dia yang tahu. Dia macam tu. Dan bila dia bersedekah ke sana ke sini, sampai kalau boleh jangan nampak kelibat dia langsung kat situ. Dia jenis begitu Ustaz. Tapi ada juga yang ambil kesempatan, yang menipu. Saya rasa Aceh pun pernah kena. Back in duit and then terus block WhatsApp. Memang normal. Memang akan terjadi macam tu. Ada satu hari tu Ustaz, saya pergi dengan dia. Dia kata singgah bank. Saya kata nak buat apa singgah bank? Dia kata nak masukkan duit sekejap. Saya pun tunggu kat kereta. And then dia balik masuk ke kereta, dia pegang receipt, dia screenshot, dia ambil gambar, dia send. Lepas tu dia hantar voice. Saya dah back in ya. Lepas tu saya cakap, buat apa bang? Dia kata ada orang susah nak pakai duit sikit. Dia kata dia tak ada beras kat rumah. Habis kau transfer apa? Adalah banyak transfer. Lepas tu saya toleh ke depan, dia cakap, orang ni dah block aku dah dekat WhatsApp. Orang dah block WhatsApp. Maknanya duit dah masuk terus block abang daripada WhatsApp. Maknanya mana benda tu saya rasa Aceh pun kena. Benda tu memang normal. Saya silap ustaz pun pernah kena benda-benda macam tu. Cuma tak, dia macam ni. Yang pelik, maknanya dia niat dia tak nak nunjuk-nunjuk, yang bila dia nak bayar balik agaknya. Kita sangka baik. Saya tambah sikit Ustaz, walaupun pelawak, walaupun sesiapa saja dalam dunia ni, terutama di Malaysia kita ni, orang Melayu kita ni, kita tak boleh pandang mereka tu. Contoh macam dia rock, kumpulan rock, kita tak boleh tengok dia dari segi sudut alah ni kalau rock memang tak sembahyang ni. Sebenarnya bila saya buat persembahan, berjumpa dengan kumpulan-kumpulan rock ni, sebenarnya sebelum mereka perform, mereka akan berjemaah dulu Ustaz. Saf depan mereka akan berjemaah. Sebab saya rasa macam tapi pandangan publik adalah orang rock macam ni takkan sembahyangnya. Tak, sebenarnya mereka sembahyang dulu Ustaz, baru mereka perform. Sebab mereka pun dapat rezeki daripada Allah. Jadi sama juga kita. Seorang pelawak, siapa-siapa saja, terutama pun ustaz pun sama. Daripada segi sudut manusia tu mesti ada satu sifat yang kita ada tanggungjawab pada Allah. Kita umat Islam perlu lakukan apa yang sebaik mungkin, dan sifat
tidak menunjuk-nunjuk itu lebih baik. Takkan contoh macam Ustaz semayang, Aceh semayang, buat laporan Alhamdulillah dan semayang. Takkan nak share ke Facebook, Alhamdulillah selesai dah solat subuh. Alhamdulillah maghrib tadi ramai, Alhamdulillah, takkan begitu Ustaz kan? Jadi dia daripada sendiri. Tapi netizen memandang pelawak ini hanyalah senang cerita sampah je sampah, boneka di atas pentas. Tapi sebenarnya kita adalah contoh orang balik kerja pukul 5 pagi. 5 petang, pergi keluar 5 pagi, balik 5 petang dengan keadaan stres, buka TV, kita bagi dia terhibur. Maknanya stres tadi dekat office tu dia lupa dah. Dah lupa sebab dia dapat tertawa. Sedangkan dia balik dengan keadaan yang muram pun semua kan. Itu adalah sebenarnya niat kami sebagai pelawak. Itu yang kita orang selalu menggunakan hashtag tu. Niat kami hanyalah untuk menghiburkan. Dia macam tu Ustaz. Baik. Okey, jadi ada satu lagi soalan kita nak tanya Ali nanti tentang resepi kejayaan. Tapi sebelum tu, kita cadangkan Ali kalau boleh. Mungkin Ali keluar dulu sebab gambar Ali dah keras lah. Kita hanya dengar suara je tadi. Mungkin Ali keluar dulu, live dulu, kemudian join balik. InsyaAllah. Okay. Jadi sementara kita sambung untuk soalan seterusnya, jadi kita berehat seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anda tercari-cari bagaimanakah caranya untuk mencari rezeki, yang paling mudah sekali hari ini saya lorongkan satu jalan untuk anda. Iaitu anda boleh menjadi stokis, anda boleh jadi ejen ataupun dropship untuk susu kambing Al-Amr. Sangat mudah tuan-tuan sekalian sebab produk ini boleh dijamin tuan-tuan akan keberhasilannya dan keberkesanannya kepada mereka yang mengamalkan susu kambing Al-Amr. Jadi pastikan kalau anda berminat, hubungi talian yang tertera. Anda akan menjadi stokis, anda akan menjadi ejen, anda menjadi dropship, anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami dalam memasarkan produk susu kambing Al-Amr. Pastikan hubungi segera. Okey, tuan-tuan. Tengok Ali dah okey belum? Okey ni Ustaz, saya nampak Ustaz bergerak-gerak. Okey, semua okey ni. Tak. Kita memang betul tapi kita tengok Ali punya gambar macam ni je. Macam ni je. Macam ni. Betul Aceh. Aceh tengok macam mana? Aceh nampak tak Ali tak gerak tu? Nampak macam tu. Sebiji macam tu. Tapi tak apa. Suara dengar tak apa. Okey. Baiklah Ali, kalau tengok beberapa kali dah Ali mencuba dalam bidang seni ni, yang khususnya dalam majalah Awak Mega lah kan. Jadi setelah gagal mungkin sebenarnya kegagalan dan kejayaan ni pun satu benda yang subjektif. Dan sebenarnya tidak ada yang kalah pada saya. Kalau tengok persembahan semuanya menghiburkan. Maknanya teramat Ali sebut tadi menghiburkan. Jadi sebenarnya yang jadi berjaya pada tahun yang tu selain berizin Allah tu nak tahulah usaha dan ikhtiar tu resepi dia. Kalau boleh share, silakan. Okey, boleh. Sebenarnya bila saya selepas saya gagal dalam Bintang Mencari Bintang, sebenarnya saya gagal daripada Raja Lawak dulu dan saya gagal dengan arwah abang daripada Raja Lawak dan Bintang Mencari Bintang, dan saya masuk projek Komedi Warna dan akhirnya terus ke majalah Omega. Bila saya secara personal saya ada satu sifat Ustaz yang kalau dia boleh, aku mesti boleh. Kalau orang tu boleh, aku juga mesti boleh. Kenapa dia boleh ada dekat situ, kenapa aku tak boleh? Tapi bukan dengan cara kita selok untuk kita sampai ke sana. Kita ikut tangga dan ada orang kata macam menang Maharaja Lawak Mega ni ikut turn by turn. Tahun ni tahun depan orang lain tu menang. Tak, sebenarnya tak. Sebab Bocil telah membuktikan 2 tahun berturut-turut dia menang. Kalau ikutkan untung daripada tahun ni dengan tahun depan lain-lain pun menang, tak mungkin sebab Bocil menang 2 tahun berturut-turut. Sedangkan di tahun yang masa dia menang kali kedua tu ada juga kumpulan-kumpulan baru. Tapi sebenarnya secara personal saya Ustaz, saya rasa ini adalah kerjaya saya. Ini jalan yang saya pilih untuk duduk di dalam pentas lawak. Dan kerjaya yang saya akan bawa sampai sehingga saya mampu untuk membuat lawak. Dan saya ada satu dalam perasaan saya mesti bagi dia ketawa. Kalau apa pun jadi, saya mesti bagi dia ketawa. Dan kalau tak ketawa tu, saya akan balik, saya akan trouble kepala saya. Kenapa saya buat tu orang tak ketawa? Dan minggu depan saya akan repair sampai maksimum yang saya dapat. Dan untuk yang tahun 2019 ni, dengan cabaran, dengan tengah saya bertanding, Allah jemput anak saya pulang ke rahmatullah, anak saya pergi dengan tengah dalam keadaan saya bertanding untuk niat saya menghiburkan orang. Daripada situ saya tanam sifat saya, okay, Allah uji aku sebab Allah sayang dan Allah bagi aku peluang untuk bertarung lagi. Dan saya tanamkan sifat saya, ketepikan
Ustaz pun pernah duduk di atas pentas tu, Ustaz pun rasa apa yang terjadi di atas pentas tu walaupun 1 minggu. Bayangkan kami yang berminggu-minggu dan bertahun-tahun masuk kan. Jadi saya fikir kat situ, saya pandang muka mak saya dan saya pandang arwah abang. Abang cuma pesan, dia kata, Lee, tepikan masalah tu, fokus. Dan saya fokus dan saya tak sikit pun saya tak jentik soal anak saya di hospital untuk saya membuat sketsa untuk meraih perhatian orang. Cuma di minggu final itu, cerita yang saya persembahkan itu kena dengan apa yang perlu saya sampaikan di ujungnya. Bagi saya rasa itu adalah maksimum di malam penentuan. Dan secara adilnya saya berbincang dengan Astro punya team. Secara adilnya saya perlu bermain komedi di peringkat awal persembahan saya dan saya hanya ambil 15 saat terakhir untuk saya twistkan sebenarnya majlis yang saya buat itu untuk saya berbuat macam tu. Daripada segi situ Ustaz, untuk menempuh kejayaan saya rasa sangat berliku-liku Ustaz. Dengan makian, dengan cacian. 2016 adalah tahun pertama saya pijak kaki di pentas Maharaja Lok Mega. Yang paling best, lagi seminggu lebih baru kita start minggu pertama. Saya tengok gambar saya, Astro Gempak dah bawa keluar dan komen pun dah keluar. Kumpulan ni aku bagi 3 minggu je, lepas tu tersingkir. Yang ini aku rasa minggu pertama dah tersingkir. Belum bertanding lagi Ustaz. Belum bertanding. Itu adalah pemikiran orang-orang kita di mana mudah menilai orang hanya dengan tengok gambar boleh menilai dah. Sebenarnya mereka tak duduk. Macam Ustaz cakap tak duduk, tak tengok apa sebenarnya. Saya rasa kalau Ustaz duduk di pentas Maharaja Lok Mega itu 1 minggu. Ustaz bayangkan kalau 10 minggu Ustaz duduk. sangat petang kepala Ustaz. Hari-hari tahajud. Hari-hari tahajud. Kan? Tapi saya dengan pelawak-pelawak lain, Aceh, Fad dan seluruh pelawak-pelawak Malaysia ini, kita semua ada satu sifat macam tu Ustaz. Mesti bagi orang puas hati. Walaupun kita buat kejayaan, tapi orang takkan puas hati. Itu adalah lumrah sebagai seorang manusia. Tidak akan senang melihat manusia-manusia lain. Itu yang memang takkan hilang. Sebab kalau kita tengok rata-rata orang-orang kita ni hanyalah lebihkan cacian dan makian daripada memberi kata-kata semangat. Itu yang saya nampak lah. Saya nampak lah contoh macam kes saya, kes yang terjadi yang bukan saya dengan artis-artis lain yang sebelum-sebelum ni, bukan artis yang baru-baru ni kes terjadi pun apa semua, hanya cacian yang makian. Dan saya rasa netizen-netizen di luar sana ialah bermain di dalam alam maya dengan telefon, dengan Facebook, dengan Instagram apa semua. Dan saya sifatkan dalam diri saya abaikan benda-benda tu. Sebab hanya orang yang dalam keluarga dan orang yang terdekat tahu apa yang kita buat. Itu kita cuba ketengahkan lah. Dalam Maharaja Lok Mega pula, untuk kita memuaskan hati penonton sangat susah. Contoh macam Ustaz buat persembahan malam yang Ustaz masuk tu, sebagai jemputan. Ada juga saya membaca komen, tak best lah Ustaz ni masuk dialog ceramah, kenapa nak masuk? Padahal saya rasa Ustaz buat malam tu sangat bagus. Tapi ada tu tak, sedangkan mesej-mesej yang Ustaz sampaikan tu sangat terbaik. Tapi ada juga yang mengatakan, apa dia masuk? Pergilah ceramah. Pun ada. Itu memang lumrah orang-orang kita dan memang takkan hilang. Untuk menghentikan segala-gala ini adalah mudah saja. Haramkan telefon di Malaysia. Dia akan stop. Lebih kurang macam tu Ustaz. Baik. Jadi sebagai itulah, terima kasih banyak juga kepada Ali. Jawapan tu tadi untuk Pak Luban, saya bukan kata seminggu. Tak sampai seminggu pun, entah berapa jam je kot sampai sana. Tersarung lah tu, tersarung. Sebab asalnya kru lawak tak lara, program lawak tak lara minta saya sign program. Saya tengok production dekat agreement tu besar lah macam Lok Mega pula. Production yang sama Ustaz. Saya pun sign. Lepas tu dah okey tu, tiba-tiba pada satu dia kata, Ustaz boleh tak kosongkan tarikh ni? Kenapa? Ada je lah. Apa pasal? Ada rakaman lawak tak lara malam pula ke? Lebih kurang. Rupanya tiba semua orang dah telefon saya. Kan, telefon nak tanya, nak ajak join group dia. Pasal apa pula ni? Dia kata. Kan? Jadi itulah akhirnya saya pun pilih lah twist karakter saya kan. Saya kalau kek pisang sampai rumah saya tu mungkin saya tahulah nak pilih kumpulan mana, tapi lepas tu 3 kali. Tak ada. Tapi lepas tu saya fikir ambillah. Tapi satu benda yang saya tengok pada malam itu, saya pujilah satu perkara,
kepada semua yang tengok live malam ni, ramai yang tak mengetahui tentang di sebalik. Saya kebetulan memang kenal ramai di kalangan mereka ni, dan bila berbual sebenarnya banyak persoalan berbincang tentang soal agama, bincang soal soal hukum hakam, bincang, cuma tinggal lagi ialah biasalah kadang-kadang nak memuaskan hati semua pihak memang tak boleh. Macam kisah Luqmanul Hakim kan. Luqmanul Hakim macam mana dengan anak dia jalan, mula-mula dia seret keldai, orang kampung bising, dah ada keldai naik lah, yang kau pergi tarik buat apa? Maka ayah naik, anak tarik. Dah orang lain bising, ayah ada sedap-sedap duduk atas keldai tu, yang anak tu gila tarik, dia kata. Tak gunanya bapak turun, anak naik. Lepas dia kata, tak kurang-kurang asam punya anak, sedap-sedap dia duduk kat atas tu, yang bapak pula tarik. Kata. Pun tak puas hati kak. Sudahnya dua-dua naik. Bila dua-dua naik, ya Allah, mengengkeh keldai dia nak bawa dua-dua tu. Langsung semua cakap, menyeksa binatang. Sampai 2 orang naik. Sudahnya keldai naik dia. Lagi gila. Semua orang cakap. Patut dia naik keldai, dah keldai pula naik dia. Nak beritahu apa? Sampai bila-bila pun kita tak dapat nak memuaskan hati semua orang. Apapun, apa yang kita buat, buatlah yang terbaik. Buatlah sebaik mungkin. Jadi sebagai penutup lah. Sebagai penutup mungkin boleh Aceh kongsikan kepada semua tentang kaitan pelawak ni dengan nilai agama. Buat kesimpulan sikit dan kaitkan betapa agama ni tak boleh kita tinggalkan. Kan pelawak juga, berlakon juga, tapi bab sedekah, bab agama, solat, ibadahnya nak kena jaga juga. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Solat dan juga ibadah-ibadah yang kita perlu lakukan itu dah tanggungjawab kita kan. Jadi sebagai umat Islam yang memang dah ditekankan benda-benda ibadah tu, kalau kita nak sedekah, yang paling baik adalah time kita susah. Time kita susah. Tapi time kita ada ni, janganlah terus kita lupa bersedekah. Dan alhamdulillah, apa yang saya nampak lah, saya bukan nak mengiyakan daripada kalangan-kalangan saya, dan ini adalah industri saya dan inilah pekerjaan saya. Dan di antara kawan-kawan di skop pelawak ni, semuanya murah hati. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada fan-fan yang dia memang, contoh fan ni dia datang untuk menyokong, tapi secara tak langsung dia ada bawa produk dia. Okey, yang ini, yang pelawak ni jumpa nak satu ni, nak satu banyak ni, nak banyak ni. Dan itu yang saya nampak, kita walaupun orang kita tak nak kata kita ni baik sangat, tidak, tapi kadang-kadang pun 5 tu kadang-kadang ada yang tertinggal, ada yang ni kan, tapi saling mengingati tu antara kita sesama kita tu masih ada. Dan alhamdulillah saya sangat-sangat bersyukur berada di kelompok ini. Dan persepsi ataupun perjalanan yang saya suka di dalam komedi ni adalah untuk agama adalah kita nak menarik orang terus direct tukar ke 360 darjah daripada kurang baik kepada terus menjadi baik. Tak boleh direct 360 darjah. So cara pendekatan dia mungkin daripada orang kata berkomedi, berseluruh, tapi di dalam kita berseluruh tu ada selitkan unsur-unsur agama. Macam ustaz-ustaz, saya nampak ustaz-ustaz sekarang pun banyak menggunakan pendekatan-pendekatan yang macam tu. Di samping tapi dia punya point tu sampai. Dia punya cara tu tepat dan orang suka mendengar dan juga menerima ilmu-ilmu agama tu, dan mudah difahami. Dan kalau bentuk komedi, kalau kita nak ubah orang dalam 360 darjah, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Itu yang keluar 3 hari balik semua TV semua buang. Itu yang risau tu. So jadi mungkin pada kita ianya memang boleh diubah pada kita, tapi orang sekeliling kita, contohnya anak, bini, saudara mara, apa pasal kau jadi macam ni, asal kau jadi macam ni, tapi dia boleh terima kita jadi macam tu, tapi dia tak boleh terima apa yang kita bawa. Dia macam tu. So kalau kita nak kita menerima benda, ke arah kebaikan dan ingin mengajak orang ke arah kebaikan, kita tak boleh paksa dia. Kita kena belai dia.
secara macam mana? Macam ni lah. Kalau kita nak bagi agama dekat orang, sampaikan, betulkan ataupun membetulkan agama yang sedia ada ke arah yang lebih baik, tak boleh menekan. Tapi boleh cuba secara komedi dan santai. Itu yang saya suka bila berada di dalam komedi ni, tapi boleh menyampaikan dakwah-dakwah yang kita sendiri tak perasan sebenarnya. Wallahu a'lam. Okey. Jadi Ali, mungkin kata-kata nasihat kepada semua. Okey, alhamdulillah. Saya cuma, yalah, kita ni hidup dekat dunia ni saling pesan berpesan. Ustaz pesan pada kami pun berpesan-pesan pada orang. Bagi saya sebenarnya walau apa pun kerjaya yang kita buat, walau apa pun kerja yang kita buat, walau apa segala-galanya yang kita buat, kita balik kepada jalan Allah, insya-Allah rezeki yang kita dapat, apa yang dalam manusia ini tak pernah terjadi dalam manusia sekarang yang segala-galanya perfect, takkan. Mesti ada kesilapan, mesti ada kebaikan, dan kita berubah menjadi kebaikan, dan kita berubah menjadi keburukan. Jadi untuk orang berbuat baik, jangan kita hina. Contoh macam, semayang pula engkau nak tunjuk baik ya tu. Padahal orang tu nak semayang. Kan? Selalu akan jadi macam tu. Contoh macam, duduk minum dulu, aku pergi semayang je. Engkau sejak bila pula semayang ni? Maknanya kita tak boleh pandang orang begitu. Kadang-kadang manusia ini mendapat mimpi malam tidur, yang besok dia dah dikafankan, dia nak berubah menjadi baik, kita menunjukkan jalan yang baik. Macam bagi saya secara personal, nasihat saya kepada semua yang tengah menonton ini, yang akan menonton benda video-video ini adalah kita saling menghormati. Untuk kita menghormati orang, untuk orang menghormati kita, kita perlu menghormati orang. Kadang-kadang manusia ni memang takkan lari dari kesilapan, takkan hilang daripada kesilapan. Jadi untuk kita menjadikan diri kita lebih baik dan lebih baik, selalulah kita menonton ustaz-ustaz berbuat ceramah, kita Google benda-benda yang baik, insya-Allah kata-kata yang baik. Sebab saya selalu share Ustaz Satu Debat punya kata-kata kunci di Instagram, kata-kata mutiara yang ada kebaikan apa semua. Cuma sebagai pelawak ini dikategorikan, selalu orang akan cakap adalah, alah kau tu pelawak je, tak ada apa-apa pun, kau tu pelawak je, tak ada apa-apa. No. Siapa pun yang buat kerja apa-apa di luar sana pun, dia ada apa fungsi dia, daripada fungsi dia, daripada segi macam contoh kita melawak, kadang-kadang ada cuba saya sampaikan dengan ayat-ayat Quran, sepotong hadis pendek. Contoh macam kita bermain dalam masa yang minggu ustaz main tu, innallaha ma'as sabirin, cuba kita berbagi di atas pentas tu, cuba kita main. Dan ada juga yang beranggapan alah jangan main ayat Quran adalah pentalawak, pentas ni tak sesuai. No, sebenarnya mesej yang kita sampaikan tu kan Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Tapi sepatutnya kita ambilkan daripada situ. Kita ketawa dan juga kita ambil juga benda itu sebagai, maknanya Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Dan juga kumpulan-kumpulan lain pun ada juga macam tu. Jadi nasihat saya kepada semua umat Islam di seluruh Malaysia, segala-galanya kita hentikan daripada menghina, mencaci, dan kita berubah menjadi yang dengan kata-kata murni. Saya akan terkejut dan akan terkesima sekiranya satu gambar, contoh macam gambar kontroversi artis, dan bawah tu ada 1K komen, semua yang baik, saya akan terkejut. Contoh macam dia cakap 1000 artis ini ditangkap macam ni, yang komen tu 1000, semoga berjadi baik, alhamdulillah, semoga ada pengajaran daripada Allah, alhamdulillah, jadi yang terbaik lepas ni. Kalau 1000 komen yang macam tu, Allahu Akbar, memang sangat luar biasa. Kita hilangkan daripada hina menghina, kita puji memuji, dan kita memberikan mereka kata-kata semangat supayanya kita menjadi persiapan kita untuk kita pulang satu hari nanti, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak. Jadi betul, tepat sekali. Kita semua terkejut tu sebab kadang-kadang nak tutup bahagian komen pun tak sedap pula. Kan, jadi maknanya kat bahagian komen tu kalau boleh itulah, betul. Beramai sangat. Kadang bila tengok komen-komen, saya selalu dalam ceramah saya sebut, kadang bila tengok bahagian komen ni, orang mengecam, orang mengutuk, mereka memang tak takut kesannya akhirat besok. Langsung tak takut. Kan, malahan kadang kita terfikir kan, ayat kepala bapak semua keluar. Keluar semualah. Macam-macam kutuk macam, ya Allah, kadang saya fikir soalan nak tanya kan, bila tengok nama Islam kan, macam nak tanya Nabi ajar ke? Kan? Nabi tak ajar. Mana dia dapat tu? Jadi pada kata
Nak pula kan. Dia aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada mana dah kalau hati baik, mulut pun kena baik. Betul. Kan macam tu kan. Macam Aceh lah dia kalau boleh tu sebab dia lambat send tu bukan dia tak nak, tapi dia nak bagi yang terbaik. Tu lah, faham lah. Kan. Jadi saya pun kata akur lah dengan apa yang tadi ada beberapa soalan kalau tak silap saya. Tengok ni berpesan satu sama lain. Amin. Ada soalan tadi. Admin tengok apa tak soalan ada tak ada dah kot. Ada tadi saya puasa ni. Orang selalu hentam pelawak ni sedangkan mereka sendiri pun ada dosa tapi mereka selalu anggap mereka betulkan menegur kesalahan orang lain. Ni ada cerita yang cakap tadi. Macam contoh kita cakap direct je lah Contoh isu sahabat kita yang dikaitkan. Kita tak tahu hujung pangkal cerita ni. Betul. Sahabat kita dengan perempuan ini itu dengan masalah isteri. Ramailah orang kutuk. Yang paling saya kesian lah. Sekali itu ada Hot FM keluarkan berita. Alhamdulillah dia tunjuk pasukan badminton. Hot FM keluarkan dalam IG. Alhamdulillah kita telah layak ke akhir. Menewaskan pasukan India di separuh akhir. Kita doakan berjaya. Komen bawah tu semua balon DJ Hot FM. Aku kata kan, aku fikir apa kaitannya badminton ni dengan ya Allah, aku kata kan. Kalau dia hati tu dia ayat kan, kalau hati tu kalau ada kohok ni sebenarnya cakap kalau ada kotor hati kau tu kan. Macam tu lah. Bondo elok pun kau nampak busuk tu masalah tu. Betul. Isu sahabat kita tu kita tak tahu hujung pangkal. Apa yang kita boleh buat? Doakanlah yang baik-baik. Contoh, kita tengok kes isu da'i. Kan isu da'i yang ditangkap lah isu ini. Kita tak tahu hujung pangkal cerita. Kan, yang paling penting, doa, ya Allah, jauhkanlah kami daripada ujian seperti ini. Mudah-mudahan kau berikanlah yang terbaik buat mereka semua dan kami semua. Amin. Senang. Tak payah nak banyak cerita. Betul lah. Macam saya tak pernah marah pun. Saya masih lagi call Aceh. Saya tak marah. Walaupun kek pisang dah jadi kopok apa pula sekarang ni. Kopok apa sekarang apa nama nama Cik? Apa nama kopok Cik? Dia ada dua. Kopok nangka dengan dori. Ali kopok dori. Ali belum sampai. Dah rasa kan Ali kan? Dah rasa dah. Saya dah rasa. Mantap. Sampai Ustaz, sampai. Patutnya kau jangan cakap. Patutnya kau jangan cakap Ali dah rasa tu, kau jangan sentuh sebab ada yang belum rasa. Kan kau silap cara kaedah tu tak kena. Okey, tapi tak apalah. Jadi kena bersabar. Aku kalau jadi kau Cik, lepas live ni aku terus pergi hantar terus tu. Kalau aku jadi kau, aku lepas live aku terus hantar. Ini kalau Roblox pun saya nak kena hantar malam ni juga. Tidak, saya mimpi malam ni. Ali. Sebelum ada Roblox pun benda tak sampai, dah ada Roblox lagi susah sampai. Aduh. Lama. Maknanya lama. Sebelum PKP lagi lama. Sampai kaki pisang. Jangan jadi batu mancis ni. Cik, tak apa. Ada satu jalan yang paling terbaik. Nanti kita tengah dalam musikal, dia akan ada minggu jemputan. Kau jemput Ustaz Samsul. Aku kalau tu bilang kau. Saya. Aku tidak akan tertipu lagi. Cara dia aku dah tahu. Suruh dia sign je. Cik, tolong cek email Ustaz, tolong cek email, tolong sign je. Tak. Li, sebenarnya aku dah selalu sign. Bila barang sampai, aku sign. Ni kek pisang Aceh ni, buka bukan? Oh, bukan. Sign. Ni kek pisang Aceh ni, buka apa bukan? Bukan. Kan, jadi tak apalah. Tapi tak adalah gurau je. Walaupun kat kotak tu tulis lain, anggap kek pisang jugalah yang sampai tu. Anggap lah. Bang, ni ada baru sampai. Tak apalah, biarlah. Kadang macam tak tergamak buka lah. Takut kita kecewa lagi macam tu lah. Ya, Ustaz. Saya akan potong klip yang ini. Saya akan post dekat sini. Aduh. Tapi okeylah. Jadi untuk makluman semua, saya nak maklumkan juga yang bahawa Aceh, Ali, Alhamdulillah. Amin. Kami telah bersetuju, pihak YBM telah bersetuju untuk memilih Aceh dan juga Ali untuk jadi bagi pihak YBM untuk jadi jurucakap untuk pihak YBM untuk kempen korban untuk tahun ini. Amin. Alhamdulillah, insyaAllah.
Jadi untuk makluman semua semua yang tengah menyaksikan program secara live, YBIM adalah merupakan wakil tunggal untuk mengerjakan korban di Afrika. Jadi kalau kepada semua follower, fan-fan kumpulan Boceh, kalau berminat untuk menyertai korban, yang mana korban kita akan buat laksanakan di Afrika dan juga di negara kita juga. Maknanya untuk luar dan juga di negara kita. Dan setiap dan dia lebih murah, malahan di Afrika masih ada lagi orang di Afrika yang terima bantuan daripada kita ni, dia minum air lumpur. Air lumpur yang keruh tu dia masih minum. Malahan dia ambil kotak tu, cecah air tu makan sebab makanan dah tak ada. Bayangkan kotak ni, dia guna kotak makan. Jadi itu sebabnya kita ni pula kat Malaysia ni berebut-rebut bahagian sampai busuk tak bermakan kan. Jadi itulah jadi pada semua, sebab bahagian ni memang satu bahagian lembu baru RM350. Dia RM390. Sangat murah. Jadi pada semua memang mudah sangat. Jadi kalau setakat Ali lah dengan Aceh lah kan, setakat 2 ekor pun tak ada masalah. Apa satu bahagian. InsyaAllah. Jadi insyaAllah. Mudah-mudahan dimudahkan rezeki. Ya Allah, kau berikanlah mereka ini keafiatan ya Allah. Berikanlah kami semua ini kesihatan ya Allah. Berikanlah Aceh dan Ali kekuatan ya Allah. Agar dapat memelihara keluarganya. Agar dapat terus bekerja dan mencari rezeki yang halal ya Allah. Mudah-mudahan Aceh dan Ali ni terus kuat untuk memelihara keluarganya, memelihara ibu bapanya, keluarganya. Mudah-mudahan sihat, mudah-mudahan dikurniakan kepanjangan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jadi itu saja untuk malam ini. Jadi jangan lupa Ali dan juga Aceh, jangan lupa WhatsApp nombor akaun, insya-Allah saya tak akan hilangkan. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Yang ini tak payah potong, Aceh. Yang tadi je potong. Ustaz, sebelum kita end live, ada satu pesanan Ustaz. Ada satu pesanan sebelum end live. Okey, silakan. Cantik ni. Okey. Gerak-gerak juga kek pisang jangan lupa. Aku lah hai. Sekarang ni dia macam bila lambat ni dia kena ada iringan lah. Kan macam tadi kan. Dah ada dori lah, dah ada apa dah, dia macam-macam lah dia kena tambah. Mana bungkusan tu besar lah juga kan. Okey. Gua je. Terima kasih semua. Semua yang baik datang dari Allah SWT. Kurang tu punca kelemahan kami sebagai manusia biasa. Jumpa lagi lain kesempatan. Pokok sekali daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Ubaid. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada terlepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan dan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbikal wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, salatlah dan berkorbanlah tuan-tuan dan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain pada salat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah Ta'ala beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya
kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengantar semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara gaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini.